Bila nur melimpah di hati manusia, itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Bila nur melimpah di hati manusia, itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah bertemu kita lagi di dalam rancangan FB Live kita. Masih lagi kita membicarakan tentang beberapa peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tadi kita mulakan dengan kumpulan nasyid, kumpulan Iwan. Mereka adalah bekas pelajar Pusat Pendidikan Al-Barakah, yang mana mereka sejak belajar lagi di Pusat Pendidikan Al-Barakah dah terlibat dengan nasyid, qasidah dan sebagainya, dan sekarang mereka menuntut di salah sebuah universiti di negeri Perak ini. Dan insya-Allah dari masa ke semasa kita akan memperkenalkan kepada tuan-tuan sidang hadirin, sidang penonton, tentang apa yang ada di Pusat Pendidikan Al-Barakah dan apa yang telah insya-Allah kita lahirkan. Mudah-mudahan ada manfaat bersama. Lagu yang mereka nyanyikan tadi ialah lagu Bila Nur Melimpah di Hati. Bila nur melimpah di hati, manusia itu bangun dari alam kegelapan, ibarat mata yang berseri. Kan cukup tuan-tuan. Kang lawan Iwan pula, marah Iwan pula. Baik, seperti biasa kita mulakan kuliah kita dengan membaca Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang membawa kebaikan, kejayaan, dan 3 perkara yang membawa kebinasaan. Hadis riwayat daripada Abu Asyikh, daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun munjiyatun khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah, wal adlu fi ridha wal ghadab, wal qasdu fil faqri wal ghina, wa thalathun muhlikatun hawan muttaba'un wa syahhun muta'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi." Sedang penonton yang saya hormati, Nabi SAW menyebutkan kepada kita tentang 3 perkara seseorang yang bila kita buat, dia akan melepaskan seseorang itu daripada terkena azab. 3 perkara ini bila kita buat, bila kita lakukan, bila kita amalkan, munjiyat, dia akan menyelamatkan kita. Pertama, kata Rasulullah, khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Takutkan Allah Ta'ala sama ada secara zahir ataupun secara batin. Bila berada dalam keadaan tersembunyi seorang-seorang ataupun berada dalam keadaan ramai-ramai, takut pada Allah. Yang kedua yang menyelamatkan kita ialah wal adlu fir ridha wal ghadab, iaitu orang yang berkeadilan, melakukan keadilan sama ada dia suka ataupun dalam keadaan dia sedang marah. Yang ketiga kata Nabi, wal qasdu fil faqri wal ghina, iaitu orang yang berbelanja dalam keadaan sederhana, sama ada dia dalam keadaan fakir atau dia dalam keadaan kaya. Ini hadis yang menceritakan tentang punca ataupun bagaimana nak menjadikan kita selamat. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salasun muhlikat,
Ada 3 perkara yang akan membawakan kebinasaan. Hawan muttaba'un, orang yang mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu yang diikutkan. Kemudian wasyahhun muta'un, kedekut yang ditaatkan. Dan yang ketiganya wa'ijabul mar'i binafsih, orang yang merasa takjub, orang yang merasa hairan, yang merasa dialah yang paling baik sekali, dengan diri dia sendiri yang paling elok sekali. Maka 3 perkara ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan membinasakan seseorang. Mudah-mudahan pelajaran yang akan kita baca, yang akan kita ikuti pada malam ini ada manfaat untuk kita. Ya, jadi bagi tuan-tuan yang ada di luar sana, yang ada pen, ada buku nota, kita catat. Ya, kita sebarkan dalam Facebook kita, tuliskan. InsyaAllah besok kita sebarkan pada orang lain, supaya bukan setakat kita yang dapat manfaat, tetapi manfaatnya kita sebar luaskan. Ya, kita ambil kesempatan daripada media sosial sekarang ini, sebarkan yang benar, sebarkan yang baik, sebarkan yang bermanfaat. Jangan sebarkan yang tak baik, yang tak bermanfaat dan yang salah. Baik, kita lihat tuan-tuan yang saya hormati, 3 perkara yang memberikan kejayaan, 3 perkara yang menyelamatkan kita. Yang pertama, khasyatullah fi sirri wal alaniyah. Khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah. Orang yang takut kepada Allah, sama ada dia bersunyi-sunyian ataupun dia berada dalam keadaan ramai-ramai. Ya, kadang-kadang kita duduk seorang-seorang ni, kita rasa kita bebas nak buat apa pun. Maklumlah, duduk dalam bilik, orang tak nampak, orang tak tahu apa kita buat, orang tak tengok apa kita buat. Maka kita pun kadang-kadang, bila dah orang tak nampak, orang tak tahu, kita duduk tengok benda-benda yang di dalam handphone kita. Tengok gambar-gambar yang tak elok dalam handphone kita. Kalau kita orang yang baik, walaupun kita duduk seorang, kita tak buat benda-benda itu. Kalau kita duduk seorang-seorang, kita tak buat TikTok yang kelang kabut. Hari ni ada orang yang menukarkan wajah lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Duduk seorang-seorang dia buat benda-benda tu. Ini mengubah ciptaan Tuhan pula kan. Kalau kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita duduk seorang-seorang, kita tak buat walaupun orang tak nampak. Duduk dalam tandas, seorang-seorang dalam tandas. Jarang duduk dalam tandas berdua, tak tahulah kalau siapa berdua dalam tandas. Dia pergi masjid, duduk dalam tandas seorang-seorang dia. Dia ambil pen, dia menconteng di dalam tandas. Ditulisnya pula situ. Ustaz Kazim tak guna. Ambo. Kemudian dia keluar daripada tandas, buat muka bodoh. Macamlah Allah tak nampak. Macamlah Allah tak tahu. Memang dalam tandas tu tak ada CCTV. Tapi CCTV Allah lebih lagi. Banyak tuan-tuan yang buat vandalism. Orang tak nampak, dia pecahkan itu, dia pecahkan ini, dia buat itu, dia buat ini. Belum mendapat kejayaan orang macam itu. Begitu juga, kita sekarang media sosial ada di tangan kita. Berapa ramai yang duk menyebarkan berita palsu, createkan cerita palsu, buatkan gambar palsu, malukan orang. Mak tak tahu, bapak tak tahu, mak duduk di dapur, bapak duduk ruang tamu tengok berita. Anak dalam bilik ni buat cerita palsu, buat cerita yang tak elok. Sidang penonton yang saya hormati, sama ada kita duduk seorang atau kita duduk beramai, takutlah kepada Allah. Ittaqullah haitsuma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Kalau kita duduk seorang-seorang, kita jadi baik. Begitulah baiknya juga kita bila beramai-ramai. Kalau depan orang kita jadi baik, maka begitulah sehendaknya juga kita menjadi baik bila seorang diri. Jangan hanya menjadi baik bila di hadapan orang. Di hadapan orang jadi jahat. Jangan hanya jadi semayang depan orang, di rumah tak semayang. Depan orang rajin baca Quran, di rumah malas baca Quran.
Jadi orang yang berbawa kejayaan ialah orang yang berbuat kebaikan, orang yang takut kepada Allah, sama ada dia duduk seorang ataupun dia duduk ramai-ramai. Ini orang yang takut kepada Allah nombor satu. Jadi mari kita latih diri kita tuan-tuan. Kita jadi hamba yang takut pada Allah, yang malu pada Allah. Kadang-kadang kita ni jadi baik di Malaysia. Bila pergi ke luar negara, udah jahat-jahat. Pergi ke tempat yang orang tak kenal kita jadi jahat. Di Malaysia ni elok bertudung. Pas ke London, buka bertudung. Pas ke Hatnyai, pas ke Phuket, udah berbikini depan pantai. Duduk sini elok pakai seluar panjang. Ni jaga-jaga tuan-tuan. Allah, dia perasan Allah ni duduk dekat Manjui saja gemak. Dia perasan Allah ni duduk dekat Sungkai gemak. Dekat England tak ada Allah. Jangan faham macam itu tuan-tuan. Allah ada di mana kamu berada, di situ lah Allah ada. Jadi kalau kita faham macam itu, ya Allah untuk tengok, Allah mencatat apa yang kita buat. Malaikat ada kiri kanan kita ni, kiraman katibin, yang dijagakan, diamanahkan untuk menjaga kita, menulis apa yang kita buat. Maka berhati-hatilah tuan-tuan, jangan sampai ya kita ni jadi tak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal adlu fil ridha wal ghadab. Orang yang masih boleh berlaku adil, sama ada dia sedang marah, apatah lagi bila dia berada dalam keadaan suka. Dalam keadaan dia suka, dalam keadaan dia sayang, dia berlaku adil. Dalam keadaan dia marah pun dia berlaku adil. Oh, ini perkara yang bagus. Seorang suami, suami sayang pada isteri, beli beras, beli gula, beli kopi kan, beli minyak zaitun bagi kat isteri dia. Tu gambar tu, gambar ni minyak zaitun ni, bagi kat isteri kita. Tak pun beli mandian bidara bagi kat isteri, biar wangi sikit, bersih badan dengan skrap apa semua, mandian bidara kita. Tak pun bagi dia minum madu lebah. Tu ada gambar kat atas tu, nampak tuan-tuan tu, madu lebah tu. Bagi kat isteri waktu dia suka. Abang nak madu lebah, Ustaz Kazim, ambil madu lebah, beli. Satu hari dia marah pada isteri dia. Walaupun dia marah, dia masih lagi tetap adil pada isteri dia. Subhanallah. Macam kita marah pada anak kita. Waktu kita suka pada anak, kita bawa dia makan di luar. Tak pun kita tapau dia buat balik ke rumah. Kita sayang. Satu hari adalah perbuatan anak tu mengguris hati kita, pun masih tapau untuk anak ni. Subhanallah. Satu hari datang orang miskin minta duit pada kita, kita pun bagi kat dia. Sebab apa? Kita kesian pada dia. 2-3 hari lepas tu kita dapat tahu dia bawa cerita fitnah pada kita. Minggu depan dia datang lagi minta duit, tetap kita bagi walaupun kita marah, sebab dia memfitnah kita. Tetapi kemarahan itu tidak menghalang kita untuk buat baik pada dia. Dia buat jahat pada kita, dia dengan Tuhan, tapi kita tetap berbuat baik dengan dia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu macam mana Allah berbuat baik dengan kamu. Tuan-tuan, nak sampai tahap macam tu, entahlah tuan-tuan. Nak sampai tahap macam tu macam mana? Dia ngumpat kita. Okey? Dia memfitnah kita. Dia memfitnah keluarga kita. Malu kita. Sedih kita. Terasa kita. Lah, tengok-tengok dengan muka tebal, muka tak malu. Selama rok je dia datang tuan-tuan. Minta bantuan daripada kita, minta pertolongan daripada kita. Tapi kita dah tak ingat apa yang dia buat pada kita. Kita dah lupa apa yang dia fitnah kita, apa yang dia ngumpat kita, kita tak ingat. Bila dia minta bantuan, bila dia minta pertolongan, tetap kita bagi bantuan dan pertolongan. Maka kalau kita bersikap sedemikian, ketahuilah bahawa itulah perkara yang menyelamatkan kita. Kita insya-Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perkara yang memberikan kebaikan kepada kita ialah wal qasdu fil faqri wal ghina.
iaitu orang yang berbelanja dalam keadaan sederhana, sama ada dia dalam keadaan susah ataupun dia dalam keadaan kaya. Dia banyak duit, kalau kita tak ada duit, boleh kita bersederhana. Bila kita wang tak cukup, kita sukat perbelanjaan. Bila kita tidak mempunyai wang yang banyak, kita sukat. Dapat gaji 1,500, sukat. Ini untuk ini untuk ini untuk ini. Sukat kita. Tetapi kadang-kadang kalau dah banyak duit, duit melimpah, aku kaya, aku kaya. Ada lagi kita nak sukat perbelanjaan. Tengok ini nak beli, tengok itu nak beli, tengok ini nak, udah ada nak lagi. Kadang-kadang kita jadi pemboros. Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu dengan Tuhan kamu dia kufur. Kenapa kita nak jadi saudara syaitan? Sedang hadirin yang saya hormati, memang kita banyak duit, memang kita perlu duit banyak, tapi itu tidak membolehkan kita jadi pembazir. Bersederhanalah, berpada-padalah. Apatah lagi kalau kita ni tak ada duit. Ada setengah orang duit tak cukup, tapi malam-malam makan di luar, makan di kedai makanan segera. Oh hebat, duit tak cukup, gaji kecil, isteri tak kerja, tapi anak ajak makan, nak yang goreng, jom. Bapa nak makan dekat nu, jom. Dah masuk 10 hari gaji, udah mula minjam sana, mula minjam sini, kan dah tak selamat. Kadang-kadang kita ni nak hidup macam orang lain yang duit banyak. Kadang-kadang kita berbelanja macam kita ni pendapatan 100,000 sebulan. Macam-macam kita nak beli, udah macam Cristiano Ronaldo kita ni mewahnya. Jadi berhati-hati tuan-tuan. Ikut apa yang Nabi SAW sebut. 3 perkara yang menyelamatkan. Pertama, takutlah pada Allah. Sama ada kamu berada dalam seorang diri ataupun kamu ramai-ramai. Yang kedua kata Nabi SAW, berlaku adillah kita. Sama ada waktu kita suka atau waktu kita marah. Dan yang ketiga, bersederhanalah di dalam belanja. Sama ada kita dalam keadaan yang susah atau kita dalam keadaan yang senang. Sedang hadirin yang saya hormati, kita tengok ya beberapa soalan-soalan yang dikemukakan kepada kita. Okey, daripada Kuliani Yani, Suryati, Sa'nah Sulaiman dan sebagainya. Kita ucapkan ribuan terima kasih kerana menonton. Nu'aini Basir, Silver Lady Tibbs, Yusuf, Muhammad Fazli, kemudian kita juga ramai tuan-tuan yang masuk kepada kita di sini. Assalamualaikum Ustaz, boleh kongsi saya WhatsApp admin, saya nak order bidara dan madu. Tuan-tuan dah ada tulis di situ. Tuan-tuan boleh hubungi 0194997784 Ustaz Hasan ataupun 0105077088. Dan setiap pembelian tuan-tuan, saya hadiahkan pada tuan-tuan keychain secara percuma. Hadiah je keychain percuma yang tuan-tuan boleh letak di mana-mana sajalah sebagai perhiasan. Dan juga kita hadiahkan pada tuan-tuan juga, kalau ada lagi stok, kita hadiahkan mak air panas yang istimewa kepada tuan-tuan secara percuma, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ulang balik 3 perkara yang boleh menyelamatkan kita. Pertama, takutlah kepada Allah waktu kita seorang ataupun waktu kita ramai-ramai. Yang kedua, hendaklah berlaku adil walaupun kita sedang marah. Okey, macam mana kita adil waktu kita suka. Yang ketiga, berbelanjalah dengan sederhana walaupun kita kaya. Macam mana orang miskin berbelanja? Sempoi, barang yang perlu saja. Jadi mudah-mudahan bila kita ikut 3 perkara yang disebut oleh Nabi SAW ini memberikan manfaat kepada kita semua. Khadijah Ilyas
Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih ilmu yang diberi. Semoga Ustaz sihat dan berada dalam lindungan Allah. Hari ini tuan-tuan yang saya hormati, hari ini saya dah sakit gigi ni dah 3-4 minggu dah. Ya, hari ini saya buat gigi hari ni, ya. Sakit tuan-tuan. Cakap pun hari ni saya menganga 3 jam. 3 jam menganga, dah sakit. Bila ni sampai sekarang itu yang rasa macam penuh air liur je dalam mulut saya ni. Harap-harap cepatlah sembuh gigi saya ni. Saya nak cabut sayang, dah tak ada gigi dah, takkan nak pakai gigi palsu kan. Jadi 3 malam tuan-tuan tak tahan sampai menangkap ke kepala ni. Alhamdulillah, lepas buat rawatan gigi tadi nampak hari ni stabil sikit lah. Bolehlah saya menyanyi tu. Kalau saya tak menyanyi tu mana sakit gigi lah tuan-tuan. Zindagi, ek safar, ek suhana, sakit gigi, buh penampar, tidur lena. Saya teringat lagu-lagu tu tuan-tuan. Dia kata sakit gigi, bubuh penampar je, lena tidurnya. Zindagi, ek safar, ek suhana, ya hatal kya hai, kisne jana. Zindagi, ek safar, ek suhana, sakit gigi, buh menampar, tidur lena. Baik, kita tengok pula pada hadis yang seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kata Nabi SAW, wa thalathun muhlikatun. Ada 3 perkara yang akan membawa kerosakan, kebinasaan pada kita. Pertama, hawan muttaba'un. Hawa nafsu yang diikut. Berapa banyak yang mengikut hawa nafsu. Rasa nak buat jahat, buat. Tak fikir panjang. Akhirnya apa jadi? Rasa nak ambil rasuah, ambil rasuah. Lalas kena tangkap, ada dalam lokap, sekarang bicara. Rasa nak bunuh, dia tikam orang, lepas tu nyesal. Rasa nak bunuh diri, dia pergi kat Jambatan Pulau Pinang, dia nak terjun. Rasa nak bercerai, dia lafazkan talak tanpa fikir panjang. Okey, marah pada anak, dia halaunya anak tanpa fikir panjang. Marah pada jiran, dia ajaknya bertumbuk, berparang, bergolok tanpa fikir panjang. Yang merosakkan kita hawa nafsu. Baru dapat gaji, dah nak shopping, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini. Sabar. Nah, sabar. Marah pada orang, jumpa bomoh, jumpa tok pawang, sihirkan orang. Jangan tuan-tuan, jangan buat macam tu. Sabar banyak-banyak. Kecil hati dengan orang, disihir, lingkup kedai hamba Allah tu. Niaga sebelah-sebelah, kedai dia tak laku, kedai sebelah laku. Dicari jalan macam mana nak lingkup kedai hamba Allah. Ada yang buang air besar depan kedai dia, ada yang buang air kecil depan kedai hamba Allah tu. CCTV duk rakam. Apa je jahat ni tuan-tuan. Orang macam ni apa kerja adah macam ni? Tak takut pada Allah ke? Ada yang tulis surat layang. Nah, tak sebar merata-rata. Mengikut hawa nafsu. Cubalah kita letakkan iman. Tepuk dada tanya iman. Bukan tepuk dada tanya selera, tuan-tuan. Yang banyak sekarang ni jadi rosak ni sebab ikut nafsu. Ada masalah, stres, sepeda, stres. Dihisapnya dadah. Puas hati. Sekarang jadi penagih tegar. Tidur dalam longkang. Tidur atas kotak. Keluarga buang. Ada orang yang mengikut hawa nafsu, tunang lari. Tunang ikut orang Afrika.
tinggal dia. Fras, nak bunuh diri, minum klorok. Aduh, hara betul. Bukan. Elok badan tu sadar. Begini badan, macam Arnold susah nak eja. Allah bagi misai, Allah bagi janggut, Allah bagi halkum. Tak nak jadi perempuan. You all tak faham perasaan I. Oh, sudah. Dimakannya hormon, buang misai, buang janggut. Dioperatnya di Thailand, buang halkum. Dibubuhnya implan. Bubuhnya botok. Di punggung bubuhnya. Udah macam terfikir berjalan punggungnya. Inilah dia tuan-tuan, orang-orang yang mengikut hawa nafsu. Sebab itu saya terbitkan buku, saya tuliskan buku pada tuan-tuan. Susah sangat ke masalahnya? Besar sangat ke masalahnya tu? Itu yang saya tulis buku ni. Macam mana kita nak selesaikan masalah-masalah yang mendatang pada kita, supaya kita ni tak mengikut hawa nafsu. Saya nulis buku ni tuan-tuan, buku apa nama, besar benar ke masalahnya pun, sebab saya rangkumkan pelbagai permasalahan yang saya buat kepada orang-orang yang datang dengan pelbagai masalah. Mudah-mudahan bila perkongsian ini ada manfaat untuk kita. Sebab kita tak tahu, hari ini mungkin kita tak ada masalah, hari ini mungkin kita tak ada keinginan, satu hari mungkin akan sampai. Ada yang mengadu, dia tak suka laki dia nak suami orang lain. Macam mana nak buat ustaz? Saya tak boleh lupakan suami dia. Atau suami kau macam mana? Saya tak nak, saya tak suka. Saya nak suami dia. Awak tu isteri orang. Apa cerita ni? Jenis macam itu. Jenis macam itu. Pelik-pelik tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak tahu benda yang tak pernah kita duga. Okey, benda yang kita tak pernah duga. Ada yang bawa anak dia mengandung. Dia kata nak letak dekat saya, sekolah saya, duduk di rumah pondok. Dia nak bersalin, nanti lepas bersalin saya nak ambil. Itu anak macam mana? Anak ambil ustaz lah bela. Apa saya pula bela? Mana bapak dia? Kalau ada bapak dia ustaz, tak adalah saya hantar ke sini. Masalahnya bapaknya tak ada. Oh. Tahu ke siapa yang buatnya? Saya tanya. Mak dia jawab, entahlah, dia jawab ramai. Udah tuan-tuan. Ramai buat dengan anak dia sampai mengandung. Bila dah pregnant, nak beranak, udah datang jumpa saya. Minta saya selesaikan. Itu tak macam mana saya tak sakit tuan-tuan. Mikirkan masalah orang. Saya tak boleh nolak masalah orang, kena selesaikan. Orang dah minta tolong. Setakat mana saya mampu. Jadi kita takut benda-benda itu datang pada keluarga kita. Datang pada kita. Itu yang saya buat benda-benda ni. Dengan perkongsian ini mudah-mudahan, kalau benda tu berlaku kepada kita, apa kita nak buat? Dan macam mana kita nak elak supaya benda ini jangan berlaku dalam keluarga kita. Sebab zaman sekarang ialah zaman yang mengikut hawa nafsu. Dan mengikut hawa nafsu tu pula dipermudahkan dengan pelbagai cara. Tak ada cash, tak ada duit, boleh hutang. Duit tak cukup, tak apa, kredit kad ada. Nampak? Nampak tak tuan-tuan? Okay, dia mencabar iman kita tu. Jadi jangan diikut hawa nafsu. Banyakkan sabar. Okay, banyakkan bertenang. Baik, yang kedua,
Wa syahhun muta'. Benda yang membinasakan nombor 3 ialah kedekut yang diikuti. Ya Allah. Nah, kedekut. Orang yang nak kedekut ni tuan-tuan, kadang-kadang bila dia kena tipu, separuh harta lingkup. Dalam-dalam duk kedekut tu pun terkena juga. Ya, kadang-kadang orang yang kedekut ni bila kena jet sikit, up sikit, macam cerita Labu Labi, macam cerita apa Labu Labi lah. Haji Bakhil. Kan dia pergi kedai, masuk kedai jual kain dia tu. Kan budak-budak kedai dia kata, cantik Tuan Haji, macam rock handsome. Kan? Macam rock Hudson, kata dia. Oi, pantang kena puji. Apa? Kamu kata muka aku macam rock Hudson? Ahmad, dah makan ke belum? Belum Tuan Haji. Kau pergi kedai itu depan, mintakan kopi setiap satu seorang. Dan seorang 2 biji telur. Haji Bakhil yang belanja. Tu dia tuan-tuan. Itu baru sekali jack. Bila datang Cikgu Murni, Tuan Haji, di luar ada perempuan minta kurang. Potongannya cantik Tuan Haji, macam arwah isteri Tuan Haji. Kamu ni Ahmad, kalau lembu dipakaikan gaun pun kamu bilang cantik. Tapi cantik Tuan Haji, macam arwah isteri Tuan Haji. Oh, cantik tu. Nampak tak tuan-tuan, kena jack dengan perempuan. Datang lagi pembelayan kedai dia. Tuan Haji, budak-budak cakap, tak cukuplah telur 2 biji. Jangan katakan telur, nak makan kepala gajah pun makanlah. Haji Bakhil yang belanja kepala gajah dia tuan-tuan. Tetapi bak nak derma pada anak yatim, RM1 dia bagi tuan-tuan. Bak nak mengorak janda, kepala gajah pun dia sedekah tuan-tuan. Tapi bila bak nak sedekah pada anak yatim, anak-anak budak-budak tak boleh ambil duit banyak-banyak. Kata dia, amboi, subhanallah. Dahsyat tuan-tuan. Jadi janganlah kita terlalu kedekut. Kita tak tahu bila kita nak mati tuan-tuan. Apa benda yang kita nak bawa dalam kubur? Amalan kita. Apakah perkara yang berkekalan? Sedekah kita. Sedekah kita. Itulah yang berkekalan, sumber sedekah jariah kita. Nanti bila sampai sakaratul maut, kita minta kepada Allah 2 benda ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, ya Tuhan, panjangkanlah umur kami. Tolonglah kami tak nak mati. Tolonglah kami nak sedekah. Tolonglah Tuhan, kami nak buat amalan. Allah kata apa? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sedetik pun tak akan dilambatkan, ditangguhkan kematian bila sudah sampai ajalnya. Aduh. Taulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap insan akan merasa saat perpisahan terakhir. Dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Allah tuan-tuan. Jadi janganlah kita menjadi orang yang kedekut dengan anak kita. Janganlah kedekut dengan isteri kita, dengan suami kita, dengan mak bapak kita. Jangan. Ada setakat kemampuan kita, sedekahlah. Kadang-kadang buah durian tengah mahal ni, nak sedekah waktu ini jangan haraplah. Ya, buah rambutan mencanak di atas pokok, tak ada sedekah ya. Buah manggis RM6 sekilo, mahal ni, tak mau disedekah dia. Waktu inilah tuan-tuan Allah menguji kita. Ya, bagaimana boleh kita hidup dalam keadaan supaya Allah berterusan memberikan rahmat kepada kita, rezeki kepada kita. Salah satunya ialah sedekah. Peniaga-peniaga yang duk meniaga durian, meniaga buah-buahan yang menjadi-jadi ini,
sedekahlah sikit kepada pembeli. Lebih-lebihkanlah sedikit. Mudah-mudahan ada rezeki untuk tuan-tuan. Tuan-tuan yang duk meniaga rambutan, yang duk meniaga manggis tu, kalau orang beli sekilo tu lebihkanlah sebiji dua, sedekah. Janganlah kedekut sangat. Yang mana jual durian tu orang beli 4 biji, lebih-lebihkanlah sebiji. Bengkerap lah ustaz. Sedekah. Janganlah kedekut sangat. Dia beli kita buah durian 4 biji, kita hadiahkan pada dia manggis 4 biji. Sedekah. Tambah-tambah pula yang beli tu janda kan. Bawa anak kecil pula. Ya, bawa anak kecil pula. Subhanallah, Masya Allah. Anak dia kata, baik betul pak cik yang menjual tu ayah ya, mak mama ya, pak cik yang menjual tu baik kan, sedekah kita buah manggis. Mak dia jawab baik, baik dah makna tu. Kan? Jadikan budaya sedekah. Macam kita lah pergi ke kedai, RM10. Nah, apa nama belanja dia RM10, beli RM10 10 sen. Kira-kira RM10 10 sen. RM10 dia dah bagi, cari 10 sen. Tak apalah, 10 sen sesedekah pada awak. Taknya bengkerap kita. Tapi itulah yang dia datang untuk menarik lagi untuk beli di kedai kita. Begitulah kita pun. Semua sekali RM10, 15 sen. Kita bagi RM10, 20 sen. Baki 5 sen. Tak apa, saya sedekah pada pakcik. Taknya bengkerap kita sedekah pada kedai runcit. 5 sen tu tuan-tuan. Kalaulah kita ada budaya sedekah di antara satu sama lain, Allah Ta'ala akan memurahkan rezeki kita, memberikan kebaikan kepada kita, melapangkan hidup kita. Dan yang terakhir, yang merosakkan, yang membinasakan kita ialah wa'i'jabu al-mar' binafsihi. Orang yang takjub dengan diri dia, orang yang merasa bahawa diri dialah yang paling bagus, orang ini telah menempah kebinasaan. Orang yang mengatakan bahawa dialah buat yang terbaik, orang lain semua tak baik, ini tanda-tanda kebinasaan. Orang lain semua tak betul, dia seorang saja yang betul. Ini tanda-tanda kebinasaan. Jadi kita ulang balik. Ya, ada 3 yang boleh membinasakan kita. Pertama, yang membinasakan kita ialah hawa nafsu yang diikut. Kedua, kedekut yang ditaati. Dan yang ketiganya ialah ujub, yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat kalau ada lagi soalan-soalan yang bersama dengan kita, boleh insya-Allah. Intan Najwa, ustaz, kalau sedekah durian tapi depa tak makan macam mana? Sedekahlah pada orang yang makan. Okey, yang tak makan durian, dia anti durian, tu salah bagi. Hantarlah dia buah manggis, boleh juga. Naimah Basirun, saya jauh lah ustaz. Kalau dekat saya bagi ustaz durian. Tak apalah, COD lah. Kan? Post lah, post. Banyak boleh post, insya-Allah. Jangan sedekah durian mangkuk, udahlah. Fatimah Rashid. Tilde miau, ewah-ewah, baik ada makna. Kuliani yani, sedap suara ustaz menyanyi. Oh durian. Oh koma, durian udah luruh. Mau kita cepat pergi Sulu, lambat sikit tinggal pokok. Kata tuan-tuan. Latifah Abdul Rahim, tunggu orang sedekah durian ustaz. Ustaz nak durian manjui. Intan Najwa datang beli. Siti Arija, biar kita takut untuk kedekut tapi tak takut untuk sedekah. Baik. Ada lagi. Terima kasih ustaz atas ilmu yang diberi. Siti Khadijah, Assalamualaikum. Memang sama gaya dan cara bercakap macam Haji Bahril. Labu, dah makan ke belum? Itu Haji Bahril, tuan-tuan. Sedihlah ustaz lagu tu, teringat dengan arwah suami lah pula. Aduh, kan. Tak dapatlah saya membantunya. Zabeda Ahmad, Kudukut. Okey. Nur Syah Mahmud, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanyalah amalan yang dibawa. Berbaris sempit, sebaris seluas pusara, soal bicara terus bermula. Oh, kan? Subhanallah.
kunang-kunang Syarifah, suara serupa macam Haji Bakhil. Baik. Muhammad Zahir, kita akan dijemput insya-Allah. Ros Azhar Ros. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Singapura. Di mana saya boleh dapatkan buku-buku Ustaz tadi? Ya, daripada Ustaz Hasan dan Puan Ain. Jadi tuan-tuan, puan-puan Ros boleh telefon 010-5077088 insya-Allah. Okey. Sekadar itulah saja tuan-tuan. Kuliah kita pada malam ni saya tak boleh bercakap banyak sebab gigi ni masalah tuan-tuan. Ya. Gigi saya ada 3 lubang. Hari ni kena gurudi, kena buat rawatan akar. Okey. Jadi tak sedap sikitlah. Tunggu lagi. Saya minta maaf sebab tak cakap banyak. Rasa macam penuh Elio, tak selesa bercakap tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan doakan mudah-mudahan gigi saya sihat, boleh cakap dengan lancar dan baik. Jadi bagi tuan-tuan yang nak dapatkan barangan produk Pusat Pendidikan Al-Barakah yang dikeluarkan oleh Sinar Al-Barakah, tuan-tuan boleh hubungi nombor yang tertera. Dan bagi tuan-tuan yang ingin memberikan sumbangan untuk Hari Raya Korban nanti, insya-Allah tuan-tuan boleh hubungi Puan Hajah Zainab di talian 017-590-4120 atau tuan-tuan boleh masukkan dalam akaun number yang tertera. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkurun lama ku rahsiakan cintaku padamu, hanya karena kau Ratu Laksana di singgasana. Di Tasik ini pepohon cemara yang teguh meninggi. Di Tasik ini di pohon cemara yang teguh meninggi. Bagai harapanku kepadamu sekian lama, akan ku serah cinta abadi, menyerlah sinar malam sepimu, agar menjadi penawar luka mewarna hatimu. Akan ku bawa kau mengembara, menerokai alam asmara, mengubur kota cinta kita. Genggam erat janjiku sematkan di dalam hatimu, moga cinta makin mekar mengharumkan hidupmu.